Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu dan juga kegramatisan tata bahasa Melayu. Sebelum itu kita mulakan dengan pengenalan. Sistem ejaan bahasa Melayu telah diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia Malaysia menurut Ahmad Johari Moan 1992. Tulisan Rumi mula berada di alam Melayu setelah kedatangan orang Barat. Orang pertama yang menggunakan tulisan Rumi ialah David Barbosa pada tahun 1516 di Melaka, iaitu setelah Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Abjad Rumi mengandungi 26 huruf yang bermula dari A sehinggalah Z. Antara sistem ejaan Rumi yang pernah wujud ialah sistem ejaan Wilkinson pada 1904, ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Yang kedua, ejaan Zabah 1949, ejaan sekolah hingga 1972. Sistem ejaan Fajar Asia, ejaan majalah Fajar Asia 1945 sehingga 1954. Ejaan Rumi Kongres 1956 yang digunakan pada ejaan asas ataupun ejaan asas 50. Kaedah ejaan PBMUM, iaitu Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Ejaan bahasa majalah bahasa. Baiklah, ciri-ciri sistem ejaan Rumi. Huruf dalam bahasa Melayu, iaitu terdapat dua huruf maksud saya. Terdapat tiga, iaitu huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U dan diftong I, Au, Oi. Seterusnya huruf konsonan, huruf selain huruf vokal, antaranya ialah B, C, D, G, H, J dan sebagainya. Seterusnya ialah huruf konsonan gabungan GH, KH, NG, NY, SY dan juga sebagainya. Dan ini dikenali sebagai digraf. Pola keselarasan huruf vokal. Kata dasar berakhirkan suku kata tertutup dan bagi suku kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Keselarasan vokal bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Penulisan huruf vokal dan konsonan. Terdapat 6 fonem vokal iaitu yang telah saya sebutkan, A, E, I, O, U dan E. Misalnya dalam bahasa Melayu, fonem E pepet dan juga fonem E tailing. Penulisan huruf konsonan mempunyai 25 fonem konsonan, iaitu B, G, H dan sebagainya. Baiklah, penulisan digraf. Yang bermaksud dua huruf konsonan yang hadir bersama-sama dan melambangkan satu bunyi konsonan. Terdapat 5 digraf, iaitu KH, GH, NG dan juga NY dan juga SY. Bagi penulisan diftong pula, bermaksud orientatan dua vokal dilafazkan secara geluncuran dan dicirikan oleh satu puncak kelantangan. Dan terdapat beberapa fonem diftong. Saya jadikan 3 diftong, iaitu AI, AU dan juga OI. Contoh bagi ejaan Rumi dan ejaan Rumi lama dan ejaan Rumi baru ialah bagi perkataan alih, ejaan Rumi lama dieja menggunakan A dan juga dieja menggunakan huruf vokal A dan juga E yang menjadi ALEH, dan pada ejaan Rumi baru dia menjadi penggunaan vokal A dan juga I, iaitu ALIH. Seterusnya seperti batuk, daripada penggunaan huruf vokal A dan O menjadi penggunaan huruf AU, iaitu daripada ejaan Rumi lama BATOK dan pada ejaan Rumi baru menjadi BATUK. Pengecualian sistem keselarasan huruf vokal.
Selain daripada apa yang saya terangkan tadi, terdapat juga kekecualian untuk peraturan keselarasan vokal. Antaranya ialah untuk perkataan pinjaman daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Begitu juga nama khas seperti ejaan asal nama tempat tertentu bagi mengekalkan fakta sejarah. Misalnya bagi perkataan tempat ceruk dan juga teluk. Pola kekecualian keselarasan vokal. Contoh perkataannya ialah seperti aneh, pamer, calon, belon dan gembleng. Okey. Terdapat juga pola kekecualian keselarasan bagi kata pinjaman. Selalunya kita lihat pada kekecualian pola keselarasan pada kata pinjaman bahasa Inggeris, seperti penggunaan perkataan sen dan perkataan sen, kad, akses dan juga cek. Terdapat juga beberapa contoh-contoh yang kita dapat lihat sepanjang kita melakukan sebuah ayat. Seterusnya ialah pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. Seperti pada ejaan hobi dalam bahasa Inggeris menggunakan dua penggunaan huruf konsonan B, dan pada bahasa Melayu yang menjadi satu konsonan B. Dan pada penggunaan perkataan traffic bagi bahasa Inggeris menggunakan dua huruf F, dan pada bahasa Melayu menjadi satu huruf F. Penyesuaian huruf gabungan dua vokal. Pada contohnya seperti perkataan bahasa Inggeris automatik yang menggunakan A dan AU di hadapan perkataan yang menjadi sebutannya menjadi AU. Dan juga seperti gabungan huruf I dan juga A bagi perkataan bahasa Inggeris ialah dialek. Seterusnya ialah pengekalan gugus konsonan dalam bahasa Inggeris. Seperti bahasa Inggeris, perkataan bahasa Inggeris ialah block, dan iaitu terdapat C pada ejaan tersebut, dan pada bahasa Melayu huruf C itu digugurkan. Seterusnya ialah kajian huruf G menurut bahasa Melayu. Semua huruf G yang diucapkan dalam bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf G juga dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, agenda tetap gimnasium teknologi tragedi. Bahasa Melayu, agenda bukan agenda, gimnasium bukan gimnasium, iaitu bukan diubah menjadi J. Teknologi bukan teknologi ataupun bukan menjadi JI. Tragedi bukannya menjadi tragedi. Huruf G yang diucapkan J mengikut sebutan dalam bahasa Inggeris disesuaikan menjadi huruf J dalam bahasa Melayu. Sebagai contohnya, bagi perkataan agent, bahasa Melayu mengenukarkan G menjadi J, dan juga college pada bahasa Inggeris menggunakan G, dan pada bahasa Melayu G itu ditukar menjadi J. Seterusnya ialah kata yang berakhir dengan sion, sional, tion, tional menjadi si, sen, shin dan sional. Contohnya seperti tradition, action, lotion, immigration pada bahasa Melayu menjadi tradisi, lotion, television, profesional dan juga nasional. Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang telah mantap, seperti kelas, bahasa Melayu menjadi kelas, stamp, pada bahasa Melayu menjadi stamp. Penggunaan tanda baca. Baiklah, kita bergerak kepada pengenalan tanda baca. Merupakan simbol yang tidak berhubung dengan fonem,
ataupun suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Penggunaan tanda baca yang betul bukan sekadar menjadi gaya penulisan seseorang, tetapi juga berfungsi memperkukuhkan jalinan wacana dalam tulisan. Tanda baca juga berperanan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati suatu pembacaan. Kita bergerak pada satu persatu bagi tanda baca. Yang pertama ialah tanda noktah, digunakan pada akhir ayat penyata. Tanda noktah juga singkatan bagi gelaran, digunakan bagi singkatan bagi gelaran, pangkat, jawatan dan sebagainya. Seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat, dan ini diletakkan pada selepas kata seru, sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata. Bagi contoh tanda koma ialah kakak berkata, saya sudah kenyang, yang diletakkan pada sebelum tanda pembuka kata. Seterusnya ialah tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kata tanya. Contohnya seperti siapakah nama kamu, yang selalu iaitu tanda tanya ini digunakan pada setiap ayat tanya. Seterusnya ialah tanda seru yang digunakan pada akhir ayat seruan untuk menunjukkan perasaan marah, suka, sedih dan sebagainya. Kita bergerak kepada yang kelima, tanda sempang. Bagi memisahkan kata-kata dalam kata ganda, merungkaikan imbuhan ke sempang dengan angka. Contohnya ke-4, selepas perkataan ke diletakkan sempang dan meletakkan nombor 4. Tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata digunakan pada awal dan akhir ayat cakap ajuk. Contohnya tanda pengikat kata ni selalunya digunakan pada dialek. Pada dialog sesuatu percakapan. Seterusnya ialah tanda titik bertindih untuk penerangan lanjut tentang sesuatu ataupun tulis masa. Seterusnya digunakan dalam dialog. Dan bagi contoh untuk penggunaan tanda bertindih, perkara-perkara yang perlu dimasukkan dalam penulisan anda adalah seperti berikut. Setelah perkataan seperti berikut diletakkan tanda titik bertindih. Seterusnya tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata atau digunakan dalam nombor rujukan surat. Kita bergerak kepada yang ke-9, iaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk penjelasan tambahan. Contohnya pentaksiran tingkatan 3 tanda kurung PT3 telah dimansuhkan bermula 2021. Yang ke-10 ialah tanda koma bertitik. Bagi memisahkan ayat sejenis dan setara. Tanda koma bertitik juga bagi menggantikan kata hubung atau menandakan tempat berhenti yang lebih tegas. Contoh ayatnya ialah seperti suasana rumah itu agak menyeramkan. Warnanya sudah lusuh dan dikelilingi semak samun di kiri kanannya. Seterusnya tanda elipsis menandakan ketiadaan perkataan, ayat atau bahagian teks yang disengajakan tanpa mengolah maksud petikan
yang diambil secara teks tersebut. Contohnya seperti perpaduan merupakan semua kaum di Malaysia. Yang ke-12 ialah tanda pengikat kata yang digunakan pada awal dan akhir ayat cakap ajuk. Contohnya ialah saya suka makan ayam, kata Abu. Penggunaan tanda pengikat kata digunakan pada ayat saya suka makan ayam. Kita bergerak kepada tanda baca ke-13, iaitu tanda penyingkat. Tanda penyingkat juga dikenali sebagai tanda apostrof yang menunjukkan penghilangan bahagian kata. Contohnya ialah semua anak membeli makanan karet. Seterusnya kita bergerak kepada tanda kurung siku. Yang digunakan sebagai pengapit keterangan pada bahagian yang sudah berada dalam tanda kurung, ataupun persamaan proses penghasilannya dijantakan dalam bab 3 tanda kurung siku. Lihat halaman 4344 buku teks. Perlu dibentangkan di sini. Contohnya berikut ialah contoh yang telah saya berikan, iaitu bagi tanda kurung siku. Bagi tanda baca yang ke-15 ialah tanda pemisah. Tanda pemisah dipakai di antara dua bilangan yang bermaksud sehingga. Contohnya, tandingan itu akan berlangsung 21 tanda pemisah 24 April tahun ini, yang bermaksud 21 sehingga 24 April tahun ini. Dan yang terakhir ialah tanda ulang. Ditulis dengan menambahkan angka 2 di akhir kata yang seharusnya diulang, menandakan kata tersebut diulang 2 kali. Tanda penyingkat ini tidak rasmi. Kata harus ditulis penuh. Contoh penggunaannya ialah meja-meja dan bukannya meja 2. Bagi penggunaan, kita bergerak kepada penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Penggunaan huruf besar. Huruf pertama pada awal ayat. Seterusnya, penggunaan huruf besar juga digunakan dalam partikel langsung. Huruf pertama dalam partikel langsung. Huruf pertama setiap unsur nama orang. Huruf pertama ganti nama untuk Tuhan. Penggunaan huruf besar digunakan bagi gelaran atau jawatan seseorang tetap diikuti dengan nama penyandang. Huruf pertama nama jabatan, kementerian dan seumpamanya. Seterusnya, huruf pertama setiap unsur gelaran rujukan kehormat, nama gelaran pangkat atau keturunan dan nama gelaran agama yang diikuti dengan nama orang. Seterusnya ialah huruf pertama sapaan dalam surat rasmi tetapi tidak perlu diikuti nama orang. Seterusnya ialah huruf pertama nama tahun, bulan, hari, perayaan dan kebesaran serta peristiwa bersejarah. Yang ke-10 ialah huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang ke-11 ialah huruf pertama nama atau judul buku, majalah, akhbar dan karangan atau artikel. Yang ke-12 ialah huruf pertama dalam nama geografi dan nama tempat, seperti nama negeri, negara, daerah dan sebagainya. Yang ke-13 ialah huruf pertama dalam singkatan nama, gelaran, pangkat dan sapaan dan terdiri daripada satu nama sahaja. Bagi penggunaan huruf kecil ialah kata bangsa, suku dan bahasa ditulis dengan jika berada di tengah kalimat. Contohnya perkataan pengindonesiaan, huruf I tidak perlu diletakkan huruf besar. Seterusnya ialah huruf pertama nama, gelaran, kehormatan, keturunan dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya sultan, selepas perkataan sultan tidak diletakkan nama orang. S itu ditukar menjadi huruf kecil. Seterusnya ialah huruf pertama nama, jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Seterusnya ialah huruf pertama kata bin atau binti.
huruf pertama nama orang atau nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis atau suatu satuan ukuran, dan huruf pertama nama dalam geografi yang tidak khas. Seterusnya kita bergerak kepada kegramatisan tatabahasa bahasa Melayu. Saya akan terangkan tentang kesalahan morfologi. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Struktur kata merujuk kepada susunan bentuk bunyi bahasa atau lambang dalam tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna iklan pemberi pinjam wang. Balasan ini terdapat kesalahan, iaitu kesalahan tata bahasa. Penggunaan perkataan pinjam sepatutnya digunakan dengan perkataan pinjaman. Pinjaman dan pinjam mempunyai maksud yang berlainan. Pinjaman bermaksud memberikan sesuatu untuk dipakai buat sementara waktu, dan pinjam pula bermaksud apa-apa yang dipinjam atau dipinjamkan. Seterusnya ialah kesalahan ejaan. Pada poster sate gemuk Pak Ngah, penggunaan perkataan sate di dalam iklan tersebut merupakan kesalahan ejaan. Ejaan yang sebetulnya ialah SATE dan bukannya SATAY. Maksud sate ialah irisan daging yang dicucuk pada lidi dan dibakar. Bagi kamu dalam kamus pelajar edisi kedua. Seterusnya kesalahan ejaan pada jawatan kosong. Pada papan iklan, kosong merupakan kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah kosong, yang bermaksud tidak berisi apa-apa, nombor sifar atau tidak ada orang yang mendiaminya. Seterusnya ialah kesalahan hukum DM. Hukum DM ialah peraturan menyusun kata, nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan. Iaitu dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan. Istilah hukum DM diperkenalkan oleh Prof. Sen Takdir Alijash Bana dalam bukunya Tata Bahasa Baru Melayu Indonesia. Pada papan iklan tersebut, iaitu Pri Raya Promosi, terdapat kesalahan hukum DM, iaitu Pri Raya Promosi sepatutnya ditulis Promosi Praraya. Selain itu, dalam bahasa Melayu, Pri ialah pinjaman bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu ialah Pra. Kamus Inggeris Bahasa Melayu Dewan. Seterusnya ialah kesalahan kata majmuk. Kesalahan kata majmuk ialah proses yang merangkaikan dua atau lebih kata dasar dan mewujudkan makna tertentu. Kata majmuk ialah kata-kata yang dibentuk daripada gabungan dua atau lebih morfem bebas, dan makna kata yang baru dibentuk itu berlainan daripada hubungan makna unsur-unsur yang membentuknya, sama ada makna terasa daripada unsur pertama, unsur kedua atau daripada kedua-duanya. Perkataan papan tanda pada iklan pembuat papan tanda tersebut merupakan kesalahan kata majmuk, dan yang sebetulnya ialah papan tanda perlu dieja secara jarak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.